Malam itu bukan main gelapnya, sampai tak tampak tapak tangan. Hujan lebat sejak petang tadi masih mencurah, serta dengan angin guruh dan petir sabung menyabung. Sejuk bukan kepala lagi, sampai ke tulang hitam rasanya. Saya berjalan sekejap-sekejap menoleh ke kiri, kanan kerana mencari tempat berlindung buat sementara. Jalan itu tak berlampu langsung, dan becek air bertakung-takung menyebabkan saya kadang-kadang hampir tersungkur di dalam gelap gulita meraba-raba. Saya berpandu kepada kilat. Tiap-tiap kali kilat memancar, mata saya melihat ke kiri kanan mencari tempat perlindungan. Tetapi belum nampak lagi kecuali hanya pokok-pokok getah dan belukar yang memagari kedua belah jalan itu. Saya tak berani berteduh di bawah pokok kerana saya teringat akan kata-kata orang tua bahawa petir suka memanah pokok. Ketika kilat memancar sekali lagi, nampak oleh saya sebuah rumah di antara pokok-pokok getah itu. Ada jalan kecil ke arahnya, dan saya tak lengah lagi menuju ke rumah itu. Hati saya berkata, dapatlah aku berteduh di sini. Kalau tak buat sementara, moga-moga buat selama-lamanya. Harus juga tuan rumah itu baik dan setuju mengambil aku bekerja. Sekurang-kurangnya jadi tukang belah kayu atau mengangkat air. Tentu ia mempunyai belas kasihan kepada seorang peminta sedekah seperti aku. Rumah itu gelap gelita, satu cahaya api pun tak nampak dari luar. Barangkali juga orang-orangnya sedang nyenyak tidur. Saya terus ke pintu hadapan yang tertutup rapat. Mula-mula saya hendak mengetuk pintu itu, tetapi mengenakan barangkali orang-orangnya sedang nyenyak tidur, maka tak kuasa pula saya hendak menyusahkan mereka itu. Saya perhatikan bahawa rumah itu nampaknya kering, tetapi ketika memikirkan baju saya yang kuyup, angin yang berdebus-debus serta sejuk, saya fikir lebih baik saya minta perlindungan di atas rumah. Belum sempat saya mengangkat tangan mengetuk pintu itu, tiba-tiba satu tiupan angin dari belakang. Saya telah membuka pintu itu dengan sendirinya. Bunyi pintu itu terbuka dengan perlahan-lahan. Saya menjenguk ke dalam tetapi tak nampak satu apa pun. Saya tenung lama-lama dan sedikit-sedikit dapat saya pastikan bahawa rumah itu rumah kosong. Bumbungnya dah bocor. Di setengah-setengah tempat air hujan mencurah masuk. Di sebelah belakangnya saya nampak seakan-akan bentuk sebuah bilik. Saya masuk terus menuju ke bilik itu. Betul juga saya dapati bilik itu bagus, cuma bocor sedikit-sedikit saja. Saya tutup pintu hadapan rumah itu serta pintu bilik juga dan mula membuka. Pakaian saya yang kuyup. Di saku seluar saya teringat ada sekotak mancis yang saya jumpa di tepi jalan pekan yang baru saya tinggalkan siang tadi. Dengan berboge saja saya keluar semula dari bilik itu mencari dapur. Kalau dapat saya menghidupkan api untuk berdiam dan mengeringkan baju saya. Dapat saya menghidupkan api dengan beberapa keping kayu yang ada di situ. Saya sedai pakaian saya berhampiran dengan api dan kemudian duduk berdiam menghilangkan sejuk. Dengan cahaya api jelas saya melihat rumah itu. Dindingnya semua sudah buruk. Tingkapnya ada yang sudah tidak tertutup lagi. Hanya bilik yang saya masuki mula-mula tadi aja baik sedikit. Memutuskan akan menjadikan rumah itu tempat perlindungan. Saya yang tetap waktu malam hari setelah meminta sedekah, kerana lebih baik tinggal di situ daripada tidur di kaki lima saban malam. Apabila merasa mengantuk, saya pun pergi berbaring di bilik yang kering tadi dan memejamkan mata saya. Baru saya terlayar, tiba-tiba saya dengar bunyi pintu hadapan berkit sekali lagi. Belum sempat saya bangun hendak melihat apakah gerangannya yang membuka pintu itu. Tiba-tiba saya dengar bunyi tapak kaki orang masuk. Saya pun mendiamkan diri dalam bilik itu. Orang itu berjalan di hadapan bilik terus menuju api yang saya hidupkan di dapur. Saya bangun mengendap, barangkali inilah tuan rumah ini. Kata hati saya, alangkah marah dan terkejut bila dia melihat saya berani masuk ke dalam rumahnya. Mungkin juga dia seorang peminta sedekah seperti saya, kerana pakaiannya pun koyak rabak seperti saya. Orang itu tinggi dan kurus, mukanya cengkung seolah-olah baru bangun daripada sakit. Dia duduk mencangkung di hadapan dapur, mendiamkan kedua-dua tangannya dekat api. Matanya lekat memandang api itu seolah-olah ada benda yang asyik ditendangnya. Dia tidak menoleh ke kiri atau ke kanan dan sesekali tidak menghiraukan pakaian saya yang tergantung dekat api itu. Hati saya tak sedap membiarkan dia di situ seorang diri. Dengan fikiran serba salah, saya keluar perlahan dari bilik itu dan terus berkata, "Maafkan saya, Encik. Saya hendak mengambil pakaian saya." Dia menoleh tidak bercakap sepatah pun, melainkan hanya mengangguk membenarkan saya.
Saya pun mencapai sebelah saya masih lembab dan terus menyarungkan. Dia memandang semula ke arah api itu yang mulai marak. Saya tambah 4-5 keping kayu lagi dan sebentar lagi api itu pun marak semula. Saya duduk sebelah orang itu bersama-sama berdiam. Dia masih diam, tidak bercakap sepatah pun. Saya lihat dia lebih kuyup daripada saya. Air yang turun dari badannya tidak berhenti mencucuri ke lantai. Lebat sungguh hujan ni, kata saya memulakan perbualannya. Ya, jawabnya. Suaranya garau seperti satu suara yang keluar dari dalam gaung. Awak dari mana? Tanya saya lagi. Dia menoleh ke arah saya dan sambil tersenyum berkata, saya kenal hujan seperti awak juga dan saya datang berlindung di sini. Baguslah, kata saya. Jadi saya ada kawan. Sedikit demi sedikit mulalah orang itu rancak berbual hilang rasa mengantuk saya. Kami berbual tentang macam-macam pasal hingga akhirnya kepada perkara rumah tempat kami berteduh itu. Awak tahu cerita rumah ini berhantu, katanya. Saya hanya menggelengkan kepala saja sambil memandang keliling rumah itu. Rumah ini dulu seorang kuli kebun getah. Orangnya baik dan sangat disayangi oleh manajernya. Yang demikian tidak lama kemudian, dia telah dilantiknya di mandor menjaga kuli-kuli yang bekerja. Kerana rajin dan tekunnya, maka manajer itu telah melantik dia menjadi pengurus menjual getah di bandar. Pekerjaan ini menyebabkan dia selalu tidak ada di rumah. Kata orang itu memulakan ceritanya. Dia ada mempunyai seorang isteri yang muda remaja. Rupanya pada masa dia tidak ada di rumah, isterinya sudah main kayu tiga dengan manajer kebun getah itu. Mula-mula dia tidak tahu, tetapi pada satu hari ketika dia balik ke rumah, didapatinya manajer dan isterinya sedang baring berdua di atas tempat tidur. Dia pun tak dengar lagi mencabut parang terus membunuh kedua-duanya. Supaya kejadian itu jangan diketahui orang, maka ditanamnya kedua-dua mayat di bawah rumah ini dan dia kemudian membunuh diri terjun ke dalam sebuah perigi yang dalam di belakang rumah ini. Semenjak itu, orang-orang di sini mengatakan rumah ini berhantu. Tuan punya rumah ini selalu kelihatan pada malam hari berjalan-jalan dan kadang-kadang menggali semula kubur yang di bawah rumah. Dia menamatkan cerita dan pada orang itu bercerita, saya lihat air di badannya tidak kunjung kering. Bahkan sentiasa mencucuri membasahi lantai dapur. Saya bertanya kenapa badan awak masih basah lagi padahal saya tadi lagi dah kering. Dia memandang saya dengan tepat dan dengan tidak semena-mena. Ia tertawa dengan dahsyat hingga menyerahkan bulu rumah saya. Saya tak boleh kering, katanya. Lihat dia mengaut semua bara kuntung api yang sedang menyala-nyala itu dan disuanya ke muka saya. Dengan tidak sempat mencapai baju yang masih tersedia itu, saya terus melompat lari sekuat-kuat hati keluar rumah itu, diikut oleh orang yang dengan wilayahnya sekali. Saya lari mengikut kehendak kaki saya saja dengan tidak menoleh ke arah belakang. Hingga tidak kedengaran lagi bunyi suara galak itu. Rupa-rupanya orang yang berbual dengan saya itulah hantu rumah buruk di tepi jalan itu. Baiklah, setakat itu saja cerita saya malam ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa follow, like dan subscribe ya kawan-kawan. Malam-malam seram.